Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Hari ini kita bertarikh 24 Mac, 24 Mac dah hujung bulan dah. Dan hari ini harga emas adalah RM467 untuk 1 gram. Okey, dan untuk pengetahuan anda, harga emas dah capai harga yang tertinggi all time high iaitu RM470 dan harga emas dah turun dan kemudian dia naik sikit. Untuk siapa-siapa yang belum lagi faham mengenai simpanan emas ni, anda tak perlu takut dengan turun naik harga emas. Apa yang anda perlu buat adalah terus sahaja buat simpanan emas yang pertama. Okey, baiklah. So, hari ini Mona nak bercerita mengenai bagaimana untuk kita bersara selesa dengan ada simpanan emas. Okey, siapa lagi yang belum ada simpanan emas dekat sini? Okey, siapa lagi yang belum ada simpanan emas dekat sini? Okey, mudah sahaja anda boleh terus buat tindakan. Okey, anda pergi dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran secara percuma. Okay, pergi dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran secara percuma. Jadi, kalau contohnya anda dah buat pendaftaran, habis je sesi live ni, Mona akan kontak anda untuk ajar macam mana nak buat simpanan yang pertama. So, anda tak perlu risau. Okey, so tajuk hari ini adalah bagaimana kita nak bersara dengan selesa dengan menggunakan emas sebagai kita punya portfolio. Okey, jadi kalau sebelum ni, ada 3 perkara yang Mona dah bagi tahu sebelum ni kan. Ada 3 perkara di mana kerajaan memang dah foresee benda ni dan dia dah initiate skim-skim untuk kita. Okey, yang pertama, kalau kita tengok, kita nak pergi haji kan? Kita nak pergi haji tu, kerajaan dah buat dah satu institusi iaitu tabung haji. Di mana kita boleh simpan dekat situ, simpan untuk buat ibadah haji. Contohnya, itu kalau kita kata untuk haji. Dan kemudian, kerajaan pun dah buat dah tabung pendidikan anak-anak, contohnya SSPN kan. So skim simpanan pendidikan nasional. So kerajaan dah nampak dah benda tu, di mana ia adalah satu matlamat yang kita akan capai pada masa depan, tapi matlamat tu memerlukan duit yang sangat banyak, especially kalau kita nak belajar dekat luar negara, di mana kosnya itu mungkin mencapai ratus-ratus ribu ataupun ada yang sampai 1 juta. Contoh dia punya kos untuk pendidikan. Okey, kos untuk pendidikan tu termasuklah penginapan, makan minum, utility, semualah termasuklah kos tu. Okey, dan kemudian lagi satu adalah untuk dana persaraan, di mana dana persaraan itu kita akan mula-mula guna setelah, contoh hari ini hari kita mula bekerja, 30 tahun akan datang baru kita pakai. Jadi kerajaan dah nampak dah 3 perkara ni kita kena buat dari awal. Sebab tu kerajaan memperkenalkan contohnya KWSP, kumpulan wang simpanan pekerja, di mana dia akan digunakan untuk tujuan persaraan nanti, di mana ia mungkin 30 tahun akan datang. Let's say lah kalau hari ini anda baru hari pertama bekerja. Contoh untuk SSPN, simpanan pendidikan nasional. Kalau hari ini anak anda lahir, dia akan guna 18 ataupun 19 tahun lagi. Kalau contohnya, kalau untuk pergi haji pula, contoh, biasanya ibu-ibu bapa dia akan buat simpanan haji untuk anak dia seawal usia. Jadi kalau kita tengok purata orang yang mengerjakan haji, umurnya dekat Malaysia, dia mesti dah agak 40 tahun dan ke atas. So itu adalah tempoh-tempoh yang sangat panjang untuk kita membuat simpanan untuk capai matlamat tersebut. Jadi
apa yang kita boleh buat sekarang adalah kita kata daripada 3 yang telah ada tadi tu, kita nak pilih satu je. Hari ni topik kita berkisar dengan bersara dengan selesa. Okey, bersara dengan selesa ni kalau kita tengok daripada statistik yang dinyatakan oleh KWSP, dia kata 97% daripada pencarum KWSP ni yang usianya 55 tahun dan ke bawah, dia tidak mempunyai simpanan. Okay, simpanan tu berapa? Dekat sini dinyatakan simpanan untuk bersara selesa adalah sekitar RM600,000. Okey, dan untuk simpanan punya amount ni sebenarnya dia berubah-ubah dah beberapa kali. Pernah satu ketika 250,000 sahaja, kemudian 400, kemudian 500, kemudian sekarang 600 dan ada yang latest 1 juta. So, sebenarnya kalau kita simpan dalam bentuk duit RM, dia sentiasa akan meningkat disebabkan oleh masa jangka panjang dan kita tahu dalam jangka masa panjang duit itu pun akan hilang nilai. Okey, kalau anda mungkin tak pernah tahu ataupun rasa macam tak penting bukan urusan kita pun. Contohnya kan ada orang dia tak suka fikir-fikir kan. Dia kata pada tahun 1997 saya masih lagi dekat bangku sekolah. Okey, nilai ringgit jatuh 50%. So maksudnya kalau kita ada RM1 ketika itu, kita boleh beli barang yang harga 50 sen sahaja sebab nilai mata wang kita dah turun. Dan pada 2015, nilai ringgit kita jatuh lagi 35%. Okay. Berapa tempoh masa dia jatuh? Dalam masa setahun je. Okey, dalam masa setahun 1997 dia jatuh 50%, 2015 dia jatuh 35%. Jadi apa berlaku kepada nilai mata wang kita? Nilainya makin lama makin kecil. Jadi sebab tu sekarang ni bila kita bercerita mengenai topik nak bersara dengan selesa, di mana perkara itu bukan berlaku sekarang tapi perkara itu berlaku nanti 30 tahun akan datang. Okey, untuk orang yang dah bekerja lah. Maksudnya saya assume hari ni adalah hari pertama anda bekerja. Let's say lah anda kata, Mona saya umur 40. So maksudnya anda dah bekerja beberapa tahun. Berpuluh tahun jugalah kan. So maksudnya tak apa kalau anda nak mula simpan sekarang. Kita dah ada dekat KWSP tu dan kita simpan juga dalam kita punya simpanan sendiri untuk simpanan emas supaya bila dia cantum nanti amount dia cukup untuk menyara tempoh persaraan kita yang 20 tahun tersebut. Okey, 20 tahun tau. Okey. Alright. Sekarang ni kita kata kita dah tahu dah. Kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai duit makin lama akan susut. Sebab tu kita ambil keputusan untuk simpan dalam bentuk emas. Jadi emas yang macam mana yang anda nak simpan? Okey, anda boleh pilih contohnya kalau kita nak simpan dalam bentuk dinar ataupun kita nak simpan dalam bentuk bunga emas. Biasanya yang dinar ni dia adalah dalam bentuk bulat-bulat. Kejap saya cari saya punya dinar bulat-bulat macam mana. Okey, so ini adalah contoh kita punya dinar di mana dia punya bentuk dia adalah bulat macam ni. So yang bulat ini kita namakan dia sebagai dinar dan kalau 4 segi macam ni dia nama dia bunga emas dan anda pun boleh nampak dekat contohnya dekat dekat situ. Dia tak nak fokus pula. Okey, tapi dekat situlah. Okey, dia tulis bunga emas. Kalau sekarang nampak mungkin kabur-kabur kan, tapi kalau kita nampak dia punya tulisan yang jelas, dia ditulis sebagai bunga emas. Okey, so kalau kita nak buat simpanan, sekarang ni kita nak tahu kalau kita nak simpan untuk bersara dengan selesa, berapakah jumlahnya? Okey, sekarang kita nak tengok
berapakah jumlahnya. Dan jumlah ini adalah berdasarkan apa yang telah disarankan oleh kerajaan ataupun KWSP. Okay, so sekarang kita nak tengok jumlah yang disarankan oleh KWSP untuk kita bersara dengan selesa. Okay, so amountnya adalah 600,000. So kerajaan bagi tahu. Kerajaan bagi tahu untuk kita bersara dengan selesa, kita perlu 600,000. Okey, mungkin anda kata kat mana Mona dia bagi tahu? Okey, sekejap. Okey, kejap ya. Kita tengok berita. Kita tengok berita. Supaya anda tak adalah kata, Mona ni gebang pula dia. Okey. Ini adalah daripada utusan Malaysia. Okey, kalau kita tengok. Sekejap ya. Tak apa, kita tengok dekat ni lah. Okey. Berita harian. Okey, berita harian. Dia kata simpanan ada RM600,000 boleh bersara dengan selesa dan berita ini keluar pada 2023. Okey, so apa yang Mona cakap tadi adalah berdasarkan apa yang dinyatakan oleh KWSP di mana dia kata simpanan kita kena ada 600,000 untuk kita bersara dengan selesa. Mungkin anda terfikir-fikir 600,000 itu maunya untuk apa? Okey, so kita kata tadi kita akan bersara dalam tempoh maksudnya kehidupan kita 20 tahun kan? Okey, so kita tengoklah kalkulator. Okey, kalau kita kata kita ada 600,000, kita bahagi dengan 20 tahun, bahagi dengan 12 bulan. Okey, setiap bulan kita perlukan 2,500 untuk meneruskan kehidupan. Ini adalah kehidupan yang selesa di bandar. Okey, sebab kita sekarang ramai orang duduk dekat bandar, dah tak ramai lagi orang duduk dekat kampung. Jadi, amount yang dinyatakan 600,000 itu adalah untuk orang yang nak bersara selesa dan mereka duduk di bandar. Jadi, setiap bulan mereka memerlukan RM2,500. Okey, so sekarang kita tahu, okey, perbelanjaan setiap bulan RM250. Jadi pecahannya apa? Okey, so pecahannya Mona dah tulis dah dekat sini. Okey, pecahannya terdiri daripada RM250 tu untuk apa? So kita kata tempat tinggal. Okey, tempat tinggal ni mungkin ada orang cakap, Mona, kalau kita dah bersara, mungkin kita dah ada rumah sendiri kan? Okey. Betul, kita ada rumah sendiri. Tapi rumah kita itu masih lagi kita perlu kena bayar cukai tanah, cukai pintu, IWK. Kalau contohnya mereka duduk dekat apartment, okey, service apartment, dia punya cost maintenance lagi tinggi. So itu adalah untuk kita tempat tinggal. Kan, ini tempat tinggal yang biasa-biasa je ni. Okey, untuk orang biasa-biasa je. So kita perlu bayar cukai pintu, cukai tanah, IWK, maintenance dan sebagainya. So itu baru tempat tinggal, tempat kita berteduh. Let's say lah lepas kita berteduh, kita perlu makan. Okay, kita perlu makan lebih kurang RM550. Okey, ini adalah ingat bukan kita duduk seorang, kita bersama pasangan lah kan. Jangan pula cakap, aku mana makan banyak tu. Taklah, ni untuk makan 2 orang lah. Termasuklah kita ambil kira contoh kalau ada perayaan ke, ada hari raya ke.
ada kenduri kendara ke, kan kita mestilah memerlukan lebih banyak dana kan. Mungkinlah anda kata saya makan 250 je setiap bulan. Memanglah, tapi kadang-kadang kita memerlukan, contohnya ada orang datang, hari raya dan sebagainya. Kita dah kira dah sekali. Okey, kemudian kita ada utility. Sebenarnya utility 100 ni mungkin tak cukup, tapi lebih kurang je lah ya. Okey, utility tu apa? Bil api, bil air, dan kita juga memerlukan bil telefon, internet. Mungkin ada orang yang memerlukan bil astro dan sebagainya. Jadi anda rasa 100 tu cukup ke? Nampak dah tak cukup dekat situ kan? Alright, kemudian kita ada kos untuk pengangkutan. Pengangkutan tu apa? Okey, pengangkutan tu terdiri daripada minyak kereta setiap hari, road tax, cukai, maintenance kan, servis. Itu semua termasuk dalam kita punya pengangkutan. Okey, kita memang tak nampak sebenarnya kalau kita berbelanja, kita memang tak nampak amount tersebut. Okey, Mona kongsi satu cerita. Dalam lebih kurang mungkin dalam tempoh 5 ke 8 tahun yang lepas. Okey, Mona memang merekodkan perbelanjaan setiap perbelanjaan. Okey, contoh kalau kita beli pagi-pagi kan, kita dah start belanja, kita beli sarapan. Okey, kemudian kita tengah hari kita beli makan. Kemudian petang kita beli goreng-goreng. Okey, itu untuk kita hidup sendiri-sendiri kan. Jadi kita dah nampak dah dekat mana kita punya duit tu pergi. Kadang-kadang hari Sabtu Ahad kita jalan-jalan, beli roti boy. Kadang-kadang kita pergi makan sedap-sedap. Kita tak nampak benda tu, tapi dia menyumbang kepada perbelanjaan kita. Jadi apa yang Mona nak cadangkan ataupun Mona nak kongsikan, anda boleh cuba untuk tempoh 1 bulan. Let's say lah anda ada kehidupan yang sama je setiap bulan. Kehidupan yang sama je setiap bulan. Jadi apa yang anda boleh buat, setiap bulan anda rekodkan perbelanjaan anda. Selama 1 bulan, okey, buat satu bulan selama setiap hari. Okey, kalau ada 30 hari lah rekodkan. Dari anda celik mata sampai anda pejam mata perbelanjaan tu, walaupun seposen tulis. Okey, sebab seposen kalau kita buat 2-3 kali satu hari, kita buat setiap bulan, dia akan ada amount juga. Okey, jadi itu untuk pengangkutan. Okey, kadang-kadang tiba-tiba kita rasa macam nak pergi naik genting lah. Tiba-tiba pula bukan. Dah tua tak pergi genting, pergi Cameron, nak healing ataupun nak duduk dekat tepi pantai kan. So itu walaupun kita tak buat selalu, tapi kita masukkan dia dalam tu supaya bila kita nak pergi perbelanjaan itu tidak lari terlalu jauh. Okey, seterusnya dekat sini kita ada kesihatan 100. Okey, 100 tu kesihatan apa je lah. Kalau contohnya kita seorang insan yang sihat, okey, mungkin 100 tu cukup lah. Tapi kalau kita ada contohnya 3 serangkai ke macam-macam tu, okey, kita tak cukup 100 tu. Okey. Kemudian kita ada perbelanjaan bulanan. Contohnya kita nak beli sabun, nak beli ubat gigi, nak beli apa tu lagi, spray lipas. Contohlah kan, ataupun spray wangi-wangi kat rumah. So itu termasuk dalam perbelanjaan bulanan. Kemudian kita ada perbelanjaan pilihan. Kadang-kadang kita buat, kadang-kadang kita tak buat. Dan kita ada juga penglibatan sosial. Okey, so kadang-kadang kita nak buat apa? Kita nak sedekah lah dekat masjid setiap Jumaat. Ataupun kita kata, ada buat Maulidur Rasul. Kita nak sedekah lah supaya boleh digunakan, contohnya nak buat makan-makan ke. Contoh kan macam tu. So, itu adalah apa yang kita buat nanti waktu kita bersara, waktu kita umur dah bersara nanti. Okey. Daripada tempat tinggal sampailah kita punya penglibatan sosial, semua kita dah rangkakan. Jadi kalau
kita kata 600,000 ini banyak. Tadi setelah kita teliti amount dia secara detail, kita dapati bahawa sebenarnya tidak cukup. Okey, contoh macam tadi kita kata kesihatan 100. Tak cukup kesihatan 100. Melainkan tu saya cakap kalau kita sihat, 100 tu mungkin cukup. Contohnya kalau setakat beli Panadol Active Fast tu cukup lah. Tapi kalau kita ada penyakit-penyakit lain, 3 serangkai ke dan sebagainya, heart attack ke, nak perlu pasang stand ke, so itu semua memerlukan kos yang lebih tinggi. Okay? Dan itu tidak termasuk dalam kos yang telah kita nyatakan dekat sini. Sebab tu kenapa kita kena simpan emas untuk kita bersara selesa. Okey, dekat sinilah kita nak terangkan kenapa kita kena buat simpanan dalam bentuk emas untuk kita bersara selesa. Okey, yang pertama, kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai duit itu pernah hilang dan memang akan susut setiap tahun. Okey, kalau kita pernah tahu, mungkin orang yang tak pernah tahu ataupun tak pernah dengar, pada tahun 1997, nilai duit kita, nilai mata wang ringgit kita pernah jatuh 50% daripada nilai asal. Contoh, kalau nilai asalnya adalah RM10, kita hanya boleh beli barang yang harganya RM5. So, waktu tu kadar inflasi akan naik lebih tinggi. Harga barang akan nampak lebih mahal. Okey, kemudian sekali lagi pada tahun 2015, harga ringgit jatuh lagi 35%. Jadi, kalau kita nampak dekat sini, kita tahu bahawa negara kita memang pernah ada rekod nilai mata wang jatuh. Cumanya mungkin kita tidak tahu mengenai, mungkin dulu kita belum lahir ataupun kita kecil lagi. Okay? Sekarang kita dah besar, kita tak pernah dengar. Tapi sebenarnya ia pernah berlaku tahun 1997, tahun 2015. Okey? Dan bila berlaku itu, dia akan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi di mana harga barang semua akan meningkat. Okey? Jadi, contoh, kalau kita sekarang dah ada simpanan dalam bentuk KWSP, kita biarkan sahaja yang itu simpan dalam bentuk duit. Dan kita pun tak boleh nak keluarkan sangat kan, sebab dia adalah matlamat dia boleh dikeluarkan apabila dah sampai usia persaraan. Jadi tak apalah, yang itu adalah inisiatif kerajaan untuk membantu kita kumpul duit. Tapi kita pun boleh ada inisiatif sendiri di mana kita ambil inisiatif untuk kumpul emas untuk tujuan persaraan. Okey, jadi sekarang ni kalau kita ada RM600,000 duduk dalam akaun KWSP kita boleh keluarkan sebahagian untuk kita tukarkan kepada gram emas. Contohnya, kalau kita kata kita nak tukarkan kepada 1000 gram emas ataupun 1 kilogram emas, di mana pada hari ini 1 kilogram emas harganya adalah sekitar, tengok, hari ini 1 kilo emas harganya sekitar RM459,000. Okey, RM459,000 ataupun RM460,000 lah. Okey, RM460,000 untuk 1 kilo. Okey, jadi apa yang kita boleh buat? Okey, kita asingkan. Contoh, kalau hari ini ada di kalangan anda yang menonton adalah golongan pesara. Okey, anda keluarkan RM460,000 itu dan anda tukarkan kepada 1 kilo emas. 1 kilo emas tu anda mungkin boleh tukarkan kepada contohnya 250 gram, 2 keping, kemudian ada 100 gram, 5 keping. So, itu contoh combination lah. Okey, so kita boleh guna macam tu. Ataupun ada orang nak buat 250 gram 4 keping terus. Dia tak nak macam tu. Ataupun boleh juga buat berasingan.
Okey, contoh kalau anda yang nak bersara tu nanti, yang tadi Mona cerita yang nak bersara sekarang, duit dah memang ada dalam akaun KWSP, lepas tu nak tukarkan kepada emas, anda boleh pilih contohnya 250 gram 2 keping, kemudian 100 gram 5 keping. So ini adalah untuk tujuan persaraan yang kita akan gunakan nanti. Kenapa? Mungkin anda terfikir, kenapa Mona suruh beli gram yang besar? Kenapa tak suruh beli gram-gram yang kecil, 1 gram macam ni? Okey, dia macam ni. Kalau contohnya anda dah bersara hari ini, so option yang terbaik adalah anda terus beli gram yang besar. Sebab apa? Sebab duit itu anda dah ada dan anda nak manfaatkan duit itu untuk manfaat jangka panjang. Kalau contohnya anda nak bersara lagi 30 tahun, jadi anda boleh kumpul 1 gram yang macam Mona buat sekarang. Okey, walaupun dekat sini nampak 1 gram, tapi sebenarnya kita ada 100 keping tau. So maksudnya ada 100 gram jugalah. Macam tadi kita kata 100 gram 1 ketul kan macam tu. Tapi itu kalau anda dah bersara. Kalau anda belum bersara, anda boleh juga kumpul 1 gram 1 keping macam ni, 100 keping. Contohnya, guna dia bila? Guna dia nanti bila kita nak buat perbelanjaan harian. Contohnya makan untuk sebulan. Okay, makan, utility. Okay, itu benda basic. Okay, kita boleh ambil sekeping dan jual. Jadi kita tak jual semua sekali lah. Kita jual sedikit demi sedikit. Okey. Sebab kalau contohnya kita beli gram yang besar, nilai spreadnya lebih kecil. Jadi apabila kita jual, kita akan dapat keuntungan yang lebih banyak. Kalau kita beli yang 1 gram, spreadnya lebih besar. Bila kita jual, kita perlu tunggu tempoh yang lebih panjang supaya kita dapat keuntungan yang munasabah. Jadi, ada soalan tak sepanjang Mona dah bebel-bebel ni? Kalau ada perkara yang anda tak faham, boleh tanya supaya kita boleh sama-sama bincang. Okey, boleh tuliskan soalan dekat ruangan komen. Kod-kod nak tanya, boleh tanya. Ataupun kalau contohnya tak tahulah Mona nak tanya apa, tak apa. Boleh buat senaman tangan, boleh tap-tap skrin ataupun share kita punya live ni supaya lebih ramai kawan-kawan yang akan dapat manfaat daripada perkongsian yang kita kongsikan pada hari ini. Okey. So, kalau kita tengok, okey, kalau kita tengok tadi, 97% pencarum yang berusia 55 tahun dan ke bawah. Okey, dia belum lagi ada simpanan 600,000. Okey, kemudian hanya 2.6% sahaja orang yang berusia 55 tahun ni mempunyai simpanan 600,000. Maksudnya masyarakat yang nak bersara ni, daripada orang yang umur 55 tahun ni yang dah ready nak bersara ni, hanya 2.6% sahaja yang bersedia untuk bersara. Di mana mereka ni sekitar 350 orang sahaja. Okey, 350 orang sahaja yang ready to retire dengan simpanan sebanyak 600,000. Okey, jadi macam Mona cakap tadilah, 600,000 tu kalau kita sebut sekarang, kita nampak dia macam wow, sangat besar. Tapi bila kita dah buat pecahan macam ni, okay, tadi Mona dah buat pecahan, kita dapati bahawa alamak ada benda yang kita tak boleh pun letak amount macam tu. Contoh utility RM100, bil api, bil air, bil telefon. Ada orang nak bil Astro, ada orang nak bayar kuku, ada orang nak bayar kowe, kan? Dia akan jadi tak cukup sebenarnya RM100 ni. Sama juga dengan yuran kesihatan RM100 ataupun perbelanjaan kesihatan RM100 setiap bulan.
kalau kita seorang yang sihat, paling-paling kita mungkin hanya memerlukan Panadol ataupun kita hanya memerlukan Actifast sahajalah. Makan Panadol pening, baik dah macam tu. Tapi kalau kita seorang yang berpenyakit, contohnya ada penyakit jantung ke, ada penyakit 3 serangkai ke, 600,000 ni sebenarnya tidak cukup untuk kita bersara dengan selesa. Jadi, kalau contohnya kita nak bersara dengan selesa, menurut KWSP, kita perlu ada 600,000 duduk dalam akaun sekarang sebelum kita bersara. Dan apabila kita dah bersara, ataupun maksudnya di usia persaraan, kita dah ada amount tersebut, maksudnya kita boleh bersara dengan selesa dengan syarat kita tukarkan sebahagian daripada amount tersebut kepada emas sebab emas bertahan lebih lama dan kalis inflasi. Okey, faham tak apa yang Mona cuba sampaikan? Mungkin anda bertanya, kalau kita biar saja Mona duit itu dalam bentuk duit, agak-agaknya kita tak boleh bersara dengan selesa ke? Okey, Mona tunjukkan. Okey, kita tunjukkan satu artikel. Sekejap Okey. So, kita tengok dekat sini. So, kalau contoh 250k tak cukup. Okey, walaupun satu ketika dahulu, once upon a time, kerajaan dan KWSP memang dia kata okey, untuk bersara dengan selesa kita perlu kumpul 250k. Tapi apabila semakin lama kita punya amount tu dia tak statik. Dia tidak statik. Dia tidak seperti macam kita simpan emas. Kalau kita simpan emas, kalau kita tengok contoh dekat tangan Mona ni ada 1 dinar. Okey, dekat tangan Mona ni ada 1 dinar, di mana 1 dinar ni boleh digunakan untuk buat beli seekor kambing. Sejak bila? Sejak 1400 tahun dahulu. Kalau kita ada 1 dinar, kita boleh jual dan kita boleh beli seekor kambing. Itu kalau kita simpan duit dalam bentuk emas. Sebab emas dia bertahan lebih lama, dia mengekalkan kuasa beli dan dia kalis inflasi. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai duit makin lama makin hilang. Macam Mona selalu tanyalah, siapa dulu pergi sekolah, mak dia bagi 20 sen pergi sekolah dan dia boleh survive dengan 20 sen tersebut. Ataupun siapa yang dulu dia pergi sekolah, mak dia bagi 50 sen pergi sekolah untuk makan waktu rehat dan dia boleh survive dengan 50 sen tersebut. Siapa dulu mak dia bagi RM1 pergi sekolah, dia boleh simpan 50 sen masuk tabung, 50 sen belanja dekat kantin. Kan? Tapi kalau hari ini kita bagi dekat anak kita RM1, dia akan cakap, "Mama tak cukup, air Milo je dah RM1 Mama, belum makan." Kan? Kalau kita dulu nasi lemak 30 sen, air sirap 20 sen, 50 sen, dah boleh makan dengan selesa. Kalau saya waktu sekolah menengah bawa RM1, 50 sen nasi lemak ataupun mi goreng makan dekat kantin tu, 50 sen lagi adalah air gedegang, tapi dulu dia bukan dalam bentuk tin, dia dalam bentuk cup yang panjang. Dia dalam bentuk cup yang regular kot. Macam tu lah, dia bukan short tapi dia regular. Okay, so RM1 itu contoh saya makan dekat kantin, contoh hari Jumaat. Sebab apa? Hari Jumaat masa dia panjang sangat kita nak tunggu. Sebab kita datang daripada kampung naik bas untuk sampai awal. Okay, sebab orang nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi kita ada banyak masa kita boleh makan-makan dekat kantin. Kalau hari biasa, kita boleh tak cukup masa sebab kita sampai ngam-ngam. Tapi hari Jumaat waktu dia lain sikit.
Itu kalau Mona ceritalah waktu sekolah tingkatan 1. Kan? So, maksudnya kalau dulu Mona tingkatan 1 bawa RM1, 50 sen beli mi. Mona suka beli mi goreng. Okey, kemudian lagi 50 sen beli air gas lah. Dia air gas. Okey, tapi dia bukan dalam tin, dia dalam cup. Kita boleh pilih lah nak air apa kan. Strawberry ke, Sprite ke, Coca-Cola ke. Okey, so macam tu. Sekarang ni pernah tak kalau kita bagi duit RM1 dekat anak kita kata, Mama RM1 boleh beli Milo 1 cawan je Mama. Ataupun Mama RM1 boleh dapat 2 nugget saja. So kalau kita nampak, at least dia kena ada RM2 untuk makan. Tapi RM2 tu tak kenyang lah. Kan? Kalau kita beli roti Gardenia tu pun RM1.20 sen dah sebatang. Kalau dulu berapa? 30 sen, 50 sen. So, itu nak menunjukkan bahawa kalau kita simpan dalam bentuk duit kita makin lama makin hilang kuasa beli. Sebab tu kita kena simpan dalam bentuk emas. Sebab nilai emas kekal kalis inflasi. Okey, faham tak? Kalau tak faham boleh type je dekat ruangan komen supaya anda boleh tanya dan Mona boleh jawab. Dan kalau contohnya anda tengok dekat belakang ni kan, Mona ada tulis mengenai akaun emas GAP. GAP tu stand for Gold Accumulation Program. Dia adalah satu akaun emas di mana dia membantu untuk orang-orang yang tak boleh nak simpan banyak ataupun orang yang ada matlamat simpanan yang besar tapi dia punya kemampuan untuk beli besar tu tak ada. Contoh, dekat sini Mona ada 10 dinar. 10 dinar ni dia adalah 42.5 gram. Harganya sekitar contoh RM20,000. Kita tak mampu nak beli RM20,000 seketul, tapi kita boleh beli emas serendah RM100. Okey, contoh ada 100 simpan 100, ada 1000 simpan 1000, ada 10,000 simpan 10,000. Kumpul dalam bentuk gram, lama-lama gram kita akan bertambah. So bila dah bertambah, kita boleh keluarkan emas dalam bentuk gram yang besar. Dan ramai kawan-kawan yang selalu bertanya, Mona, kalau kita simpan emas dalam akaun GAP ni, kita boleh keluarkan ke? Ya, boleh. Nampak tak perkataan dekat sini? Dia tulis withdraw. Withdraw tu maksudnya kita boleh keluarkan emas dalam bentuk emas fizikal. Okay, kalau dekat sini sell. Sell maksudnya apa? Jual emas, dapat duit. Okay, kalau yang withdraw tu, keluarkan gram emas daripada sini. Lepas tu contoh kita nak keluarkan 1 gram. Okay, contoh kita nak keluarkan 1 gram. Okay, contohlah ni 1 gram. Kita keluarkan. So, nanti dia akan jadi 5.6. Macam itulah. Okay, so maksudnya kalau kita tak ada kemampuan untuk buat belian gram yang besar, tapi kita ada cita-cita ataupun matlamat untuk keluarkan emas dalam saiz yang besar, jangan risau sebab kita boleh sahaja simpan dekat akaun GAP. Dan dekat akaun GAP ni dia tidak ada komitmen bulanan, melainkan anda buat GAP auto debit. Kalau anda buat GAP yang normal biasa je, dia tidak ada komitmen bulanan. Okey, malah kita bukan sahaja boleh simpan RM100 sebulan. Ada di antara penyimpan emas Mona yang simpan RM100 setiap hari. Ada yang menyimpan RM1,000 setiap hari. RM1,000 setiap hari. Ada yang simpan RM1,000 2 minggu sekali. Ada yang simpan RM1,000 sebulan sekali. So, dia bukan terhad kepada RM100 setiap bulan sahaja. Yang RM100 ni adalah yang minimum. Terima kasih Mr. Alif bagi saya like. Okey. So, maksudnya yang RM100 itu adalah belian minimum. Terpulanglah anda nak beli sebulan sekali ke, 2 minggu sekali ke, setiap hari ke. So, tak ada masalah. Ataupun bulan ni beli, bulan depan tak beli pun tak ada masalah. Cumanya gram anda tak bertambah lah. Kalau kita nak buat simpanan, sama macam kita simpan duit dekat bank. Kita lagi kerap kita tambah simpanan, lagi banyak gram dalam, lagi banyak duit kita akan bertambah kan. Cumanya duit nilai dia akan turun ataupun hilang. Dan ini pernah terjadi pada tahun 1997 di mana 50% nilai duit kita hilang.
pada tahun 2015, 35% nilai duit kita hilang. Jadi, kalau kita nak simpan, syarat dia bukan kaya dulu ya. Kalau kita nak simpan emas, terima kasih Cik Alif share saya punya live. Okey, kalau kita nak simpan emas, syarat dia bukan kaya sebab kita boleh je simpan serendah 100. Okey, dan kita tidak ada komitmen bulanan dan kita tidak ada upah simpan. Contoh kat sini Mona ada simpan 6 gram. Kalau lepas ni Mona tambah dia jadi 10 gram, tetap tak ada upah simpan. Simpan sampai 1 kilogram, tetap tak ada upah simpan. Kat sini anda boleh simpan, anda boleh beli, anda boleh jual, anda juga boleh ar-rahnu. Gadai tu ar-rahnu lah. Okey, kalau emas tu dalam account gap, semuanya boleh dibuat secara online sahaja, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Okey, tak ada masalah. Okey, dan bukan sahaja untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak pun boleh. Sebab tu Mona encourage ibu bapa yang ada anak-anak untuk buat simpanan emas untuk anak-anak, especially sekarang musim nak raya, akan dapat duit raya. Okey, dan kemudian duit raya boleh tukarkan kepada gram emas dalam account gap. Okey, dan siapa-siapa yang buka account gap untuk anak-anak sempena bulan puasa ni, Mona akan bagi hadiah duit raya. Jadi siapa yang nak ambil peluang untuk dapat duit raya, okay, dengan simpan emas boleh dapat duit raya, boleh grab sekarang peluang kepada 20 orang yang terawal. Okay, habis je 20 orang yang terawal ni, habislah kuotanya. Okay, jadi siapa yang nak buka akaun simpanan emas untuk anak-anak, anda buka secara percuma, anda boleh mula simpan dengan RM100. Lepas tu Mona akan bagi duit raya, dan lepas tu kalau contohnya anda kata Mona saya nak buat auto debit untuk anak, lagi bagus sebab untuk auto debit ni anda boleh simpan serendah RM50 sahaja. Okey, kalau orang dewasa minimum untuk simpan auto debit adalah RM100. Tapi kalau untuk kanak-kanak yang umurnya 18 tahun dan ke bawah, okay, amountnya adalah sekitar RM50 sebulan sahaja. Dengan syarat mesti buat secara auto debit. Okey, so tadi kita cerita pasal kita punya dana. Tadi kita pesong sikit, kita melencong sedikit pasal sebab kita nak raya ni, kita nak berkongsi rezeki dengan anda semua supaya anda semua boleh buka akaun simpanan emas untuk anak-anak anda. So anda jangan risau sebab dia tidak ada komitmen bulanan. Jadi kalau contohnya Mona selalu cakap, tak apa kalau ada duit raya sekali je setahun nak menyimpan pun tak apa. Boleh je simpan setahun sekali duit raya tu. Sebab kadang-kadang bila kita dah niat sekali nak simpan tu, kita akan ada rezeki-rezeki yang lain. Kadang-kadang anak kita belajar pandai, lepas tu dapat duit daripada sekolah, ada kadang-kadang dapat sumbangan beasiswa. So semua tu boleh kumpul masuk dalam akaun gap. Cukup je RM100 masuk dalam akaun gap. Kan, kadang-kadang dia pergi jumpa atuk long dia lah, nenek ngah dia ke, bagi RM5, bagi RM10 kan. Kumpul cukup 100 terus masukkan dalam akaun gap. Niatnya apa? Niatnya untuk sebagai dana pendidikan anak-anak. Kalau kita dapat RM5 kita belanja terus, pergi beli jajan, dia tidak memberi manfaat sangat kepada yang pemberi dan kepada penerima. Tapi kalau contohnya kita kata kita ambil RM5 tu kemudian kita simpan sampai cukup RM100, kita simpan dalam akaun gap dan kita nak guna waktu untuk dana pendidikan anak-anak. Jadi sekiranya anak kita tu nanti kita keluarkan emas dia, kita jual waktu dia nak masuk universiti, orang yang bagi sumbangan tu pun dia akan dapat pahala. Betul tak? Sebab pahala dia menyumbang untuk pendidikan anak tu once upon a time. Kan? So, itulah daripada dia beli jajan habis proses dah tak jadi apa dah. Kalau jajan kita pun boleh belikan anak kita setiap hari jajan. Tapi kalau untuk dana pendidikan ni dia satu amount yang sangat besar.
Okey, sebab tu contohnya kita nak kumpul 50 gram. Okey, 50 gram tu mungkin anda kata boleh dalam bentuk 10 gram 5 keping. 10 gram 5 keping lah. Okey, 10 gram 5 keping. Okey, ada 10 gram kumpul 5 keping. So dah jadi 50 gram boleh jadi dana pendidikan. So lepas kita jual nanti kita simpan lagi, kumpul lagi. Okey, kalau ada orang kata, kenapa jual simpan kan? So sama macam kita simpan duit, simpan nak pakai keluarkan. So sama, cuma bezanya adalah kalau kita simpan dalam bentuk emas, nilainya meningkat dalam jangka masa panjang. Okey, Mona bagi satu contoh yang senang. Okey, dekat tangan Mona ni kita ada 1 gram. Okey, 1 gram ni okay, once upon a time, okay, mana kita punya kertas. Tak ada pula kertas. Okey, tak apa. Satu ketika dahulu, iaitu 10 tahun yang lepas, 1 gram dekat tangan Mona ni harganya adalah RM135 sahaja. Okey. RM135 sahaja, tetapi hari ini harganya dah jadi RM467. So kita nampak betul lah Mona, simpan emas nilainya memang meningkat dalam jangka masa panjang. Tapi kalau contohnya pada tahun 2014 tu Mona ada 1 gram, lepas tu Mona ada RM135. RM135 tu Mona letak sahaja dalam dompet. Okay, letak je dalam dompet. Hari ni Mona keluarkan, dia masih lagi RM135 yang sama, tapi dia tak boleh beli untuk benda yang 10 tahun yang lepas punya harga. Okay, nampak? Sebab tu, kalau kita nak buat simpanan jangka masa panjang, tadi Mona di awal-awal live, Mona ada bagi tahu 3 perkara yang kerajaan dah bagi inisiatif untuk buat simpanan jangka masa panjang tapi simpan dalam bentuk duit. Sebab apa? Sebab dia memang jangka masa panjang kita menyimpan. Salah satu daripadanya adalah KWSP, di mana kita nak bersara bukan hari ni kita mula kerja, besok kita bersara. Tak, kita memerlukan 30 tahun untuk bersara. Yang kedua adalah dana pendidikan, di mana kita bukan hari ni kita beranak, besok anak kita masuk universiti. Tak, hari ni kita beranak umur 18 tahun atau 19 tahun baru masuk universiti. So dana ni dah dibuka daripada awal lagi. Duitnya kita dah kumpul sejak awal. Kemudian lagi satu adalah dana untuk pergi haji dan umrah. Okey, so ini adalah 3 inisiatif yang telah diperkenalkan oleh kerajaan untuk kita simpan duit dalam jangka masa panjang. Namun, kita tahu nilai duit makin lama makin hilang sebab pernah dalam sejarah pada tahun 1997 nilai duit tu daripada nilai dia yang asal hilang 50% daripada nilai asalnya. Dan pada tahun 2015 nilai duit yang asal turun lagi 35%. Ini kita sebut ataupun kita kongsikan info-info yang persentagenya besar. Kita tak cakap yang setiap hari punya percentage tu kan, yang sikit turun naik. Tapi kita sebut yang dia memberi satu kesan drastik dalam kita punya nilai ekonomi negara. Okey, jadi kalau kita kata kenapa kita kena simpan emas ya Mona? So jawapannya adalah kalau kita ada matlamat jangka panjang, kita kena simpan duit tersebut dalam bentuk emas sebab nilai emas itu bertahan lebih lama dan dia kalis inflasi. Okey, dapat tak? Faham tak? You all faham tak? Kalau faham, bagus. Kalau nak mula simpan emas sekarang, boleh pergi dekat Mona punya profil untuk buat pendaftaran secara percuma dan Mona akan guide step by step. Okey, Mona akan tunjuk macam mana anda nak guna apps ni untuk guna apps ni. Okey, supaya anda jadi penyimpan emas yang bijak, supaya anda ada
knowledge. Okey, sebab kalau kita tak ada knowledge, kita tengok berapa ramai orang yang kena tipu dengan skim-skim yang merugikan. Okey, biasanya skim-skim emas ni dia menjanjikan keuntungan yang tinggi macam bulan dan bintang. Contoh dia menjanjikan keuntungan, ada yang keuntungan harian, ada yang keuntungan mingguan, ada yang keuntungan bulanan, kan? Dan amountnya besar. Kita kalau tengok, kita pun rasa terpikat. Tapi kalau kita dah ada knowledge, kita takkan buat keputusan yang terburu-buru. Sebab apa? Okey, kita selalu dengar, oh Mona selalu bagi tahu. Harga emas naik 8 ke 10% setiap tahun. Setahun. Tapi kalau orang ni janji 5% setiap minggu, mana datang keuntungan tu Itu sebab tu kita kata, bila kita jadi penyimpan emas yang bijak, kita dah boleh fikir, kan? Tapi kalau kita jenis macam, oh untunglah 5% setiap minggu, naklah. Lepas tu kita pula kebetulannya baru lepas bersara, duit pula memang banyak, beratus-ratus ribu dalam KWSP tu. Okay, jadi kita pun letak je lah dekat situ. Padahal kita dah kena pijak. Sebab tu kalau kita nak simpan emas, kita kena jadi penyimpan emas yang bijak, bukan penyimpan emas yang kena pijak. Okey, dapat? Okey, namun tadi kita ada katakan harga emas naik secara purata 8 hingga 10% dalam tempoh setahun. Namun, kalau contohnya berlaku ada pergolakan politik ke, ataupun krisis ekonomi, ada peperangan ataupun ada bencana alam dan sebagainya, harga emas boleh naik lebih daripada 20% setahun. Tapi ini bergantung kepada yang tadi kita katalah, ketidakstabilan ekonomi dan politik. Kan? Yang ini macam kita cakap tadi, apabila berlaku ketidakstabilan ekonomi dan politik, berlaku peperangan, berlaku bencana alam, kan? Ataupun berlaku apa-apalah disaster, especially yang melibatkan teknologi ke atau company-company yang besar ke, so dia akan menyebabkan harga emas itu lebih meninggi. Sebab apa? Emas ni kita panggil dia sebagai safe haven, di mana kalau contohnya safe haven tu adalah aset selamat, di mana kalau contohnya mungkin kita ada beberapa option untuk aset, kan? Ada orang asetnya adalah hartanah, ada orang asetnya adalah rumah, ada orang asetnya peladangan, ada orang asetnya adalah industri, saham dan sebagainya. Okay, so aset-aset ini sekiranya berlaku apa kita nak kata, ketidakstabilan terhadap aset tersebut, mereka akan beralih kepada aset emas. Jadi bila permintaan meningkat, secara automatik harga akan meroket. Okay, contoh, kalau sebelum-sebelum ni apabila berlaku contohnya COVID, okay, orang tak boleh kerja, ekonomi merudum. Okey, jadi orang beralih kepada aset selamat. Sebab apa? Sebab industri semua tutup. Contoh antara dua, kalau contohnya kita kata antara saham dengan ni, contoh kalau tiba-tiba saham tu menurun, so orang dah tak beli saham tu. Orang akan beli emas untuk pastikan nilai kekayaan dia terus kekal. Okey, faham tak kawan-kawan semua? Okay, kalau faham bagus, Alhamdulillah, sebab Mona nak pastikan semua anda adalah penyimpan emas yang bijak. Anda semua mesti jadi penyimpan emas yang bijak, mesti ada knowledge. Sebab kalau kita simpan emas saja-saja pun, kita akan ada untung. Tapi kalau kita simpan emas dengan knowledge, kita lagi untung. Sebab apa? Hai Sujita, terima kasih follow. So sebab apa? Sebab emas ni dia bertahan lebih lama, dia ni kalis inflasi, dan emas juga mengekalkan kuasa beli bukan sejak minggu lepas, bukan sejak tahun lepas, tetapi sejak 1400 tahun dahulu.
Okey, jadi terima kasih Sujita. Okey, sebab tu Mona nak encourage anda untuk buat simpanan emas. Kalau contohnya anda kata, Mona, kalau saya baru belajar hari ini, emas yang macam mana sesuai dengan saya? Sebenarnya dia bergantung kepada bajet anda. Okay, kalau contohnya anda ada bajet 1 gram, anda boleh beli 1 gram. Sebab apa? Sebab nanti once upon a time, anda pun boleh cakap macam Mona. Dulu saya beli emas harganya 1 gram RM135 tahun 2014. Kalau anda pula, anda mungkin akan cakap, dulu masa 2025 saya beli 1 gram harganya RM470. Sekarang tahun 2035 1 gram dah jadi RM1,000. Itu adalah benda yang anda boleh jadikan benchmark. Sebab tu kalau lebih baik, lebih bagus anda terus beli 1 gram sebagai benchmark harga anda. Okey, kemudian kalau contohnya anda kata, oh kalau saya ada modal yang lebih besar, apa item yang saya boleh beli? Okey, untuk info, item yang paling laku keras ataupun hot item dekat Public Gold adalah 1 dinar dan juga 10 gram. 1 dinar ini kalau contohnya harganya adalah RM2,000, so setiap bulan anda perlu bayar RM200 kalau anda buat pembayaran secara easy payment, iaitu pembayaran bulanan untuk 10 bulan. Maksimum 10 bulan, minimum 6 bulan. Okey, ataupun nak bayar full payment pun boleh. So yang ini kalau ada bajet RM200 boleh simpan dalam tempoh 10 bulan. Habis bayar, emas akan diposkan ke alamat anda dengan menggunakan perkhidmatan pos berinsurans. Bila kita sebut pasal pos ni, untuk info, let's say lah ada di kalangan anda penyimpan emas yang ada sekarang. Anda kata, Mona, kalau hari ni saya nak withdraw 1 dinar, saya sempat tak nak dapat sebelum raya? Jawapan dia tak sempat, sebab untuk pengepusan tarikh akhirnya adalah 21 hari bulan hari Jumaat yang lepas. Jadi hari ni dah berapa hari bulan, dah tak boleh post lagi. Kita tak nak emas ini berlambak-lambak dekat warehouse. Nanti kalau berlaku apa-apa susah kan. Jadi kita stopkan penghantaran post untuk emas ini. Okey, so anda faham ya, kalau anda nak buat pengeluaran emas secara gold in transit ataupun secara menggunakan perkhidmatan pos berinsurans, lepas raya kita akan sambung pengepusan. Sekarang ni pengepusan semua on hold sebab kita tak nak kita punya emas ni berlambak-lambak dekat warehouse. Okey, kemudian yang seterusnya kita ada 10 gram. Okey, kita tengok 10 gram sekarang harganya berapa. Kita tengok ya, 10 gram harganya RM4,670. Okey, kalau nak bundarkan 4,000, okeylah 4,670 lah. Okey, 4,600. So setiap bulan kita akan bayar RM467 ataupun 470 lah kalau kita bundarkan. Okay, kalau anda ada bajet sekitar RM500, anda boleh lock 10 gram ini untuk pembayaran secara EPP 10. Ataupun kalau anda nak buat pembayaran full payment pun boleh juga. Okey, ramai di kalangan kita yang selalu bertanya, Mona, ada beza tak kalau kita bayar full payment dengan kalau kita bayar secara bulanan? Okey, kalau contohnya untuk 1 dinar bezanya adalah RM5. Untuk 10 gram bezanya adalah RM10. Okey, so itu adalah bezanya. Jadi tak jauh beza. Kalau contohnya anda kata, RM10 je beza, jadi bolehlah buat secara EPP. Ya, boleh. Boleh buat secara EPP, lebih mudah untuk anda. Sebab apa? Kalau EPP kita lock harga hari ini dan kita akan bayar harga yang sama untuk tempoh 10 bulan akan datang. So maksudnya kita jimat lah. Kalau contohnya kita
dia ada dua lah. Dia ada pro and cons. Okay, pro and cons ni dia bergantung kepada bajet masing-masing. Tapi apa pun, nasihat Mona adalah terus sahaja bermula. Sebab bila anda bermula, anda akan nampak dia punya benchmark harga. Itu yang paling penting. Bila anda bermula, anda akan nampak benchmark harga. Dan bila dah nampak benchmark harga, itulah yang paling bagus. Sebab apa? Anda akan nampak, oh dulu harga dia 250, sekarang harga dia 300. Dah naik. Oh lepas tu harga dia 400 Oh sekarang dah nak 500 kita nampak pergerakan harga emas, jadi kita faham. Tapi kalau kita hanya monitor je, kita belum lagi ada apa kita kata, keyakinan lagi sebab kita tak buat. Okay, bila kita buat dan baru kita faham. Mona selalu kata buat dulu, faham kemudian. Yang penting kita punya simpanan itu bertambah setiap bulan. Okay, contoh kalau kita ada kemampuan untuk beli minimum RM100 setiap bulan, buat secara auto debit lebih baik. Kalau dekat sini kita nampak kan ada gap auto debit campaign. Okay, Mona suka untuk buat yang ini, especially kalau contoh kalau anda ada kemampuan RM100 boleh buat RM100. Tapi kalau anda ada kemampuan RM200 dan anda buat untuk auto debit gap campaign ni, anda ada peluang untuk menang cabutan bertuah di mana grand prize dia adalah 10 gram bunga emas. Okey, namun Mona suka nak ingatkan bahawa jangan letakkan hadiah sebagai anda punya matlamat, tapi anda fokus kepada pertambahan bilangan gram setiap bulan. Pastikan gram simpanan emas anda bertambah setiap bulan dan itu bermaksud nilai kekayaan anda juga semakin bertambah. Okey. Okey ke kawan-kawan? Ada soalan ke nak tanya? Kalau ada soalan boleh tanya sebelum Mona nak end live. Kita ada lebih kurang lagi 2-3 minit sebelum Mona nak end kita punya sesi live ini. Okey? Okey, tapi kalau contohnya anda kata Mona, saya dah faham dah apa yang Mona cerita ni. Okey, mudah sahaja pergi dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran. Dan pendaftaran adalah secara percuma. Lepas daftar, Mona akan guide anda untuk buat simpanan emas yang pertama. Okey, dan simpanan emas yang pertama itu dia serendah RM100 dan dia tidak ada komitmen bulanan. Namun, Mona suka kalau anda buat secara auto debit. Sebab apa? Sebab kita nak buat simpanan secara paksa. Kalau tak paksa, kita takkan ada simpanan. Kita kena paksa diri, kita kena twist kita punya mindset supaya kita ada simpanan setiap bulan dan kita kena remind otak kita bahawa kita perlu ada RM600,000 untuk bersara secara selesa. Okay, RM600,000 ni minimum ya. Sebab lepas kita buat pecahan ni tadi, kita tengok-tengok pun takkanlah kita punya bil utility RM100 je setiap bulan. Sedangkan kita nak bayar bil api, kita nak bayar bil air, kita nak bayar bil telefon, kita nak bayar bil Astro, kita nak bayar bil kuku, kita nak bayar macam-macam pula kita nak bayar ni. Macam tak cukup 100. Kemudian kita tengok kesihatan. Kita kejap-kejap kena semput, kejap-kejap kena gout, kejap-kejap pening kepala. 100 cukup ke sebulan? Tak cukup. Jadi sebab tu Mona kata RM600,000 ini adalah amount minimum yang dinyatakan oleh KWSP untuk anda bersara dengan selesa. Tapi kalau anda ada amount yang lebih bagus. Dan bagaimana kita nak pastikan amount kita itu kekal lebih lama? Dengan cara kita buat simpanan emas. Okay, sebab apa? Emas mengekalkan nilai dan dia kalis inflasi dan kuasa belinya kekal sejak 1400 tahun dahulu. Okey, faham tak kawan-kawan? Kalau faham bolehlah tap-tap skrin supaya Mona tahu. Oh, faham, bagus. Oh, nak mula simpan sekarang?
pun boleh pergi je dekat Mona punya profile untuk buat pendaftaran secara percuma. Mona akan guide step by step. Dan kalau contohnya anda ada anak-anak, anda pun boleh ajak anak-anak anda untuk buat simpanan. Dan kalau anak anda umurnya kurang dari 18 tahun, okey, bila dah sah buat simpanan yang pertama, Mona akan berikan duit raya sepanjang bulan Ramadan inilah, untuk hari ini sehingga 1 Syawal nanti. Okey, so nampaknya itu sahaja perkongsian yang Mona nak kongsikan hari ini, di mana hari ini kita kata kalau kita nak simpan emas secara simpan emas untuk bersara selesa berapa banyak. So tadi Mona ada kata kita perlu simpan sekurang-kurangnya 1 kilo emas itu untuk tujuan persaraan. Okay, so kita dengan pasangan lah untuk tujuan persaraan. Jadi selain daripada tu, emas-emas ni selain daripada kita kata simpan untuk tujuan persaraan, kita pun ada tujuan-tujuan lain. Contohnya kita nak mengerjakan haji dan umrah, kita nak buat dana pendidikan, kita nak beli rumah, ataupun kita nak berkahwin, ataupun memang kita nak simpan aset yang mampu milik. Sebab apa? Sebab kalau rumah, kadang-kadang kita tak kata rumah tu mampu tengok je kan. Kita selalu cakap macam rumah tu bukan rumah mampu milik, tapi rumah mampu tengok saja sebab harganya pun dah mahal. Jadi kalau contohnya kita nak kumpul aset rumah, nampaknya rumah tu mampu tengok je. Kalau kita nak simpan aset tanah pula, tanah pun sama juga, mampu tengok juga. Sebab apa? Kalau kita nak beli tanah, kita tak boleh beli satu petak, satu petak, satu petak. Okay, kita kena beli tanah tu as a whole. Contohnya 1 hektar ke, suku ekar ke. Okay, dia ada amount dia lah berdasarkan ukuran tanah tersebut. Tapi dengan emas, kita boleh beli sedikit-sedikit. Macam Mona cakap, okay, sekarang dekat akaun Mona ada 6 gram. Tapi kalau Mona bermatlamat untuk ada 10 dinar ataupun untuk ada 10 gram, okay, Mona hanya perlu tambah lagi. Okay, tambah seminimum RM100, tambah lagi sampai jadi 10 gram dan boleh keluarkan emas 10 gram tu dan dapat pegang dekat tangan sendiri. Dan kalau contohnya tak nak pegang sendiri pun tak apa, letak je dalam akaun Gap ni sebab tidak ada upah simpan. Okay, duduk dalam akaun Gap ni, emasnya disimpan secara percuma sahaja, tidak ada upah simpan. Jadi manfaatkan apa yang telah disediakan oleh Public Gold. Okay, so nampaknya itu sahaja perkongsian yang Mona nak kongsikan hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Semoga dipermudahkan urusan dan dipermurahkan dan murah rezeki untuk hari ini, hari esok dan hari-hari seterusnya sampailah kita habis Ramadan nanti kan. Moga-moga bertemu dengan apa tu nak kita kata malam Lailatul Qadar ke apa ke. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi esok pukul 9 pagi seperti biasa. Kalau belum follow Mona, boleh follow Mona supaya anda dapat notification setiap kali Mona live. Okey, itu sahaja perkongsian hari ini. Bye. Assalamualaikum.